Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pihak kerajaan untuk on camera. Okey, baik, saya nak semak keberadaan yang berhormat sekalian. Bagi pihak kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Amirah binti Muhammad Amin. Betul? Ya, saya. Menteri kedua, Puteri Nur Dalilah Sufiah binti Abdul Hakim. Ya, saya. Menteri ketiga, Yang Berhormat Amirah Ibrah binti Azhar. Ya, saya. Bagi pihak pembangkang, Ketua Pembangkang Halili Fahina binti Amir. Ya. Pembangkang kedua, Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir. Betul ke pembangkang kedua? Pembangkang ketiga, Yang Berhormat Haibadiah Humaira binti Taib Walid. Betul? Ya, betul. Bagi sesi penggulungan, untuk pihak pembangkang Yang Berhormat Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir. Betul? Untuk pembangkang, siapa yang akan buat penggulungan? Untuk sesi penggulungan, untuk pembangkang yang akan membuat penggulungan ialah Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir. Betul ke? Saya yang lambat. Dia jawab tak? Untuk pihak kerajaan yang akan membuat penggulungan ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Betul? Betul. Untuk pihak pembangkang dari daerah Muar, boleh dengar suara saya? Dengar pembangkang ketiga Boleh, dengar? kecuali yang kedua. Oh, yang kedua. Pembangkang kedua ada masalah? Uji suara. Okey, untuk pembangkang kedua, adakah Yang Berhormat akan membuat penggulungan? Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir. Betul? Ya, betul. Okey, baik. Okey, baik Ketua Hakim, boleh kita mula?
Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang Dewan yang dihormati. Selamat kita bertemu di arena perbahasan Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri Johor 2022 edisi dalam talian peringkat separuh akhir. Perbahasan pada petang ini adalah pertemuan antara daerah Batu Pahat dan daerah Muar. Sebelum memulakan perbahasan, elok rasanya saya memperkenalkan ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Pihak kerajaan adalah dari daerah Batu Pahat yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Amirah binti Muhammad Amin, Yang Berhormat Puteri Nur Dalilah Sufiah binti Abdul Hakim, Menteri Kedua, Yang Berhormat Amirah Ibra binti Azhar, Menteri Ketiga. Bagi pihak pembangkang pula adalah dari daerah Muar yang diwakili oleh Yang Berhormat Halili Fahina binti Amir selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir, Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Taibah Dia Humaira binti Taib Walid, Pembangkang Ketiga. Ahli Dewan yang dihormati sekalian, seterusnya diperkenalkan para hakim yang mengadili perbahasan pada petang ini. Mereka adalah terdiri daripada Puan Nur Hidayah binti Karim dari daerah Johor Bahru selaku Ketua Hakim, Puan Khairunisa binti Muhammad Juri dari daerah Kota Tinggi, dan Puan Siti Halijah binti Abdul Wahab dari daerah Segamat. Ahli yang berhormat sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan semula kepada ahli-ahli yang berhormat tentang peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Pertama, masa yang diperuntukkan untuk setiap ahli yang berhormat berucap ialah 7 minit. Loceng akan dibunyikan sekali selepas berakhirnya minit yang kedua. Dan ini juga menandakan masa untuk izin laluan. Diingatkan bahawa masa untuk izin laluan ialah 15 saat. Seterusnya, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-6 menandakan tidak ada lagi ruang untuk izin laluan. Kemudian, loceng akan dibunyikan 2 kali pada akhir minit ke-7 menandakan masa untuk berucap telah tamat. Kedua, masa persediaan 3 minit akan diberikan sebelum kedua-dua belah pihak membuat ucapan penggulungan. Ketiga, masa yang diperuntukkan bagi ucapan penggulungan ialah 4 minit. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit ketiga dan 2 kali pada akhir minit keempat, menandakan masa penggulungan telah tamat. Diingatkan bahawa tidak ada izin laluan semasa ucapan penggulungan. Keempat, masa kecederaan. Masa tambahan sebanyak 3 minit akan diberikan sekiranya berlaku sebarang gangguan teknikal semasa pertandingan dijalankan. Kelima, semasa seseorang pembahas sedang berucap, pihak lawan dibenarkan memohon membuat izin laluan dalam bentuk soalan, kenyataan, fakta atau ayat-ayat yang berkaitan dengan isi yang sedang diutarakan oleh pembahas. Isyarat yang hormat seperti mengangkat tangan atau berdiri tegak hendaklah dilakukan semasa memohon izin laluan. Izin laluan tidak boleh digunakan untuk mengganggu pihak lawan. Markah akan dipotong jika melanggar etika ini. Keenam, pembahagian markah adalah berdasarkan kepada 4 perkara iaitu isi 30 markah, strategi 30 markah, gaya 20 markah dan bahasa 20 markah. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan ahli yang berhormat agar mematuhi semua peraturan, etika dan kesopanan Dewan Yang Mulia ini ketika berucap. Janganlah membangkitkan isu-isu yang sensitif atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ketika membahaskan sesuatu isu. Berbahaslah secara rasional. Diharap Yang Berhormat Ahli Dewan akur dan patuh kepada peraturan yang baru disebutkan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, usul dan isu yang akan dibahaskan pada petang ini ialah fasa endemik kebersamaan sejagat. Adalah diharapkan agar ahli yang berhormat akan menumpukan hujah-hujah dan bidasan kepada isu tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, tirai perbahasan pada petang ini akan dimulakan.
Sebagai permulaan, dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Amirah binti Muhammad Amin untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan hujah dan membahaskan isu tersebut. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi keluarga Malaysia. Sebagai Perdana Menteri Wanita Malaysia hari ini, suka untuk saya menggagaskan usul perdebatan fasa endemik kebersamaan sejagat. Bagi membina kes meja kerajaan, ada 4 gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, mendefinisikan usul secara literal dan konseptual. Kedua, memohonkan kes dan hala tuju perdebatan. Ketiga, memperkenalkan struktur pengujahan meja kerajaan. Keempat, membentangkan hujah perdana. Terus ke gerak kerja pertama, pendefinisian usul. Apakah itu fasa endemik? Merujuk Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, endemik merujuk kepada penyakit atau wabak yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau tempat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil serta rendah. Antara contoh endemik di Malaysia adalah seperti penyakit denggi dan sesama. Apabila kita berbincang tentang fasa endemik, kita perlu bersetuju bahawa Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO masih lagi tidak mengiktiraf wabak COVID-19 sebagai endemik. Walau bagaimanapun, sudah banyak negara seperti Jepun, Singapura, Denmark dan England termasuk negara kita sendiri sudah pun berada di fasa peralihan endemik. Menurut WHO, untuk beralih kepada fasa endemik, ada 3 isu global endemik yang perlu dihadapi. Pertama, membaik pula struktur ekonomi global. Kedua, meningkatkan kompetensi sistem kesihatan global. Ketiga, menyatu padukan masyarakat global. Selesai dengan fasa endemik, apakah pula yang dimaksudkan dengan kebersamaan sejagat? Menurut Dr. Spellman dalam bukunya yang bertajuk The Global Community, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, menakrifkan kebersamaan sejagat sebagai usaha dan tindakan secara kolektif yang dilakukan oleh berbagai kumpulan masyarakat dunia seperti pihak pentadbir negara, agensi dan pertubuhan dunia serta anggota masyarakat global dalam menghadapi sesuatu isu. Maka, meja kerajaan hari ini tetap dengan pendirian fasa endemik kebersamaan sejagat, melihatkan kepada usaha hubungan kerjasama antarabangsa untuk menyelesaikan 3 isu global endemik. Pertama, membaik pulih struktur ekonomi global. Kedua, meningkatkan kompetensi sistem kesihatan global. Ketiga, menyatu padukan masyarakat global. Kami tuntut meja pembangkang bersemuka kes dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang wujud dalam hubungan kerjasama antarabangsa sehingga kita gagal mencapai 3 tujuan utama fasa peralihan endemik yang telah kami gariskan. Saya selaku yang pertama akan menceritakan tentang hubungan kerjasama antarabangsa dalam membaik pulih struktur ekonomi global. Bangkit timbalan saya akan menceritakan 2 lagi aspek iaitu peningkatan kompetensi sistem kesihatan global dan menyatu padukan masyarakat global. Menteri ketiga saya seperti biasa akan membidas semua hujah yang diutarakan meja pembangkang. Tuan Yang di-Pertua Dewan pada bergerak ke hujah perdana kami di bawah kata kunci membaik pulih struktur ekonomi global kebersamaan sejagat. Untuk beralih ke fasa endemik, WHO telah menggariskan untuk negara-negara mempunyai status ekonomi yang stabil dengan membuka lebih banyak ruang pekerjaan bagi memenuhi tuntutan dan permintaan pasaran global. Hal ini adalah kerana sewaktu fasa pandemik pada awal tahun 2020, lebih 124 juta orang kehilangan pekerjaan menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Maka, apakah hubungan kerjasama antarabangsa yang dilakukan bagi mengatasi perkara ini? Tahukah anda perjanjian dagangan terbesar dunia iaitu Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP telah pun dirasmikan antara negara-negara ASEAN seperti Brunei, Singapura, Thailand dan negara bukan anggota ASEAN seperti Australia, China, Jepun dan New Zealand.
Antara matlamat utama perjanjian ini adalah untuk membuka lebih banyak ruang pekerjaan dalam industri otomotif, industri mesin dan peralatan, industri pengkilangan dan pembuatan dan 45 buah industri lain. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa masyarakat benar-benar terselamat daripada diburu virus yang terhijab? Respon Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, ada banyak manfaat fasa endemik kebersamaan sejagat dan kaedahnya tersendiri. Saya teruskan. Hasilnya, seramai 250 juta masyarakat global yang datang daripada pelbagai negara mendapat pekerjaan dan memenuhi tuntutan pasaran dalam industri-industri yang diperlukan. Inilah bukti kebersamaan sejagat dalam fasa peralihan endemik untuk membaik pulih struktur ekonomi global. Apakah pula impaknya kepada ekonomi negara yang terlibat? Di Malaysia sendiri, RCEP telah berjaya mengembangkan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 5.0% sehingga suku pertama 2022 menjadikan Malaysia antara negara yang pantas dalam pemulihan ekonomi. Di China pula, RCEP telah meningkat pasaran buruh tempatan dan antarabangsa sebanyak 45% menjadikan China sebagai negara yang menerima tenaga buruh antarabangsa terbanyak. Kesemua ini jelas menunjukkan wujud hubungan kerjasama antarabangsa untuk membaik pulih struktur ekonomi global. Secara keseluruhannya, saya telah tunjukkan kepada anda hubungan kerjasama antarabangsa yang dipikul pelbagai negara untuk membaik pulih struktur ekonomi global. Maka, yakin dan percayalah, fasa endemik kebersamaan sejagat. Sekian, mohon usul diterima sebulat suara Dewan. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah-hujah yang dikemukakan tadi. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Halili Fahinah binti Amir selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, sahabat-sahabat perwakilan pembangkang. Seterusnya, seisi Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua serta keluarga Dewan sekalian. Usul masih sama, fasa endemik kebersamaan sejagat. Tuan Yang di-Pertua, kami di meja pembangkang tidak ada masalah menerima pendefinisian secara literal, namun ingin buat sedikit penambahbaikan dari segi konseptual memandangkan kegagalan pihak kerajaan memenuhi tuntutan perdebatan pada hari ini. Bagi kami, fasa endemik masih lagi awal, maka kesan-kesan pandemik masih lagi dirasai sejajar dengan takrifan endemik oleh pengarah eksekutif Program Kecemasan Kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Mike Ryan sebagai fasa yang tidak semestinya lebih selamat atau baik selepas fasa pandemik. Yang Berhormat, Perdana Menteri tidak menjelaskan kayu ukur lebih jelas bagaimana fasa endemik dan kebersamaan sejagat dinilai. Kami di pihak pembangkang telah menetap kayu ukur bagi usul pada hari ini berdasarkan 3 elemen iaitu kemelesatan ekonomi, keberjayaan sosial dan kemudaratan kesihatan. Maka kami pihak pembangkang menolak usul perdebatan yang dibawakan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Kami pihak pembangkang tetap yakin dan percaya usul pada hari ini wajar ditolak atas rasional wujudnya kekangan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin bidas hujah pertama Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah kata kunci perpaduan. Secara keseluruhannya, hujah ini hanya bercerita tentang kejayaan dan harapan falasi dan retorik berkaitan fasa endemik. Pihak kerajaan menyatakan bahawa ketika fasa endemik ini, rakyat bersama-sama menyokong segala idea dan tindakan pihak kerajaan dalam mengenai berbagai polemik yang timbul ketika era pandemik COVID-19 berlaku. Sebaliknya, rentetan
Daripada pandemik COVID-19, muncul pula penyakit-penyakit menular lain di dunia ketika status pandemik COVID-19 belum dimansuhkan oleh WHO. Contohnya, gelombang Omicron, penyakit kuku kaki dan mulut, HFMD, hepatitis akut berat yang masih misteri, cacar monyet, virus Hendra, HIV dan yang sedang tular sekarang, virus influenza. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, adakah Yang Berhormat mencadangkan kita perlu menghentikan hubungan kerjasama antarabangsa? Mohon respon Yang Berhormat. Yang berhormat, masalah sosial seperti merempit, kes buli, penyeludupan bahan mentah dan minyak masak di negara luar semakin berleluasa kerana tiada lagi sekatan di setiap sempadan negeri dan negara. Baiklah, saya akan teruskan lagi. Sidang Dewan yang Menteri Kesihatan Malaysia, Hairi Jamaluddin turut berkata, berikutan kemunculan varian Delta serta pelbagai varian baharu, saintis di seluruh dunia mengatakan sukar untuk mencapai imuniti kelompok. Jadi, bagaimanakah rakyat di seluruh dunia, khususnya di negara ini, boleh mencapai kebesaran sejagat? Inikah yang dikatakan berkesan? Sidang Dewan yang dimuliakan, perlu diperjelaskan bahawa pandemik COVID-19 yang melanda selama 2 tahun sebelum ini bukan sahaja satu fenomena perubatan tetapi turut menjejaskan dan memberi impak kepada sosial, kesihatan dan ekonomi secara tidak langsung. Ini menyebabkan ramai yang terkesan ketika fasa dan juga ketika usai fasa pandemik, iaitu ketika fasa endemik. Maka yang dipertua, atas kegagalan pihak kerajaan meyakinkan seisi dewan, kami yakin dan percaya usul daripada pihak kerajaan hendaknya tolak kerana hujan yang mereka keutarakan sangat rapuh dan mudah untuk kami pihak pembangkang mematahranakkan hujah mereka dan tidak perlu diterima melihatkan kegagalan pihak kerajaan meyakinkan Dewan yang mula ini bahawa kononnya fasa endemik kebersamaan kesedaran atas rasional kami wujudnya kekangan kemasyarikatan ekonomi, kewujatan sosial dan kemudaratan kesihatan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Selesai pidato saya buat Perdana Menteri, yang di-Pertua Dewan, bangkitnya saya pada hari ini akan mengutarakan satu hujah di bawah kata kunci, kekal interaksi kewujatan sosial terjadi. Seterusnya, bangkit rakan pembangkang kedua akan membawa dua hujah di bawah kata kunci, kemudaratan ekonomi, pendapatan dikompromi, dan hujah ketiga, kemudaratan kesihatan, rakyat terkesan. Dan seperti lazim, bangkit perwakilan ketiga akan membidas hujah-hujah panel perwakilan kerajaan. Baiklah yang di-Ketua Dewan, saya mulakan dengan sesi penghujung pertama. Apa yang dimaksudkan dengan kata kunci kekangan interaksi kebejatan sosial terjadi? Sidang Dewan sekalian, pihak pembangkang tidak boleh menafikan bahawa ketika fasa endemik sekarang banyak kelonggaran prosedur operasi standard SOP sejak Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob mengisytiharkan negara memasuki fasa peralihan ke endemik mulai 1 April 2022. Namun tindakan ini tampak bukan menyelesaikan pelbagai masalah rentetan pandemik COVID-19 tetapi menyebabkan masalah lain pula timbul. Pelbagai isu sosial timbul usai pandemik, antaranya ialah menurut laporan Portal Berita Harian 21 Mac 2022 berlaku pelbagai jenis penderaan fizikal. Jabatan Kebajikan Masyarakat JPM selaku mencatatkan 1,910 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak di antara Mac 2020 hingga Mac tahun yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Modal Insan Muhammad Khairuddin Osman pula berkata pada ada 686 kes penderaan fizikal manakala penderaan seksual sebanyak 606 kes. Penderaan ini dari segi emosi pula sebanyak 63 kes dan pengabaian kanak-kanak pula sebanyak 555 kes. Tambahnya lagi, yang di-Pertua, begitu juga dari segi psikologi, Portal Aslo Awani melaporkan pada 13 Mac 2020 bahawa antara impak psikologi yang terkenal pasti termasuklah gejala kemurungan, gemuruh dan stres mengikut satu kajian yang diterbitkan oleh International Journal of Research and Public Health. Dengan izin yang di-Ketua, baru-baru ini terdapat 53.8% responden melaporkan impak psikologi yang sederhana sehingga teruk daripada jumlah ini. 16% 5% melaporkan gejala kemudahan, 28.8% melaporkan gejala gemuruh, anxiety dan 81% melaporkan gejala stres. Selain itu, ada juga yang mula mengalami gejala gemuruh. Bagaimana pula dengan begitu juga tabiat kanak-kanak serta remaja yang terkesan dengan penggunaan peranti interaktif dan rangkaian internet sepanjang pandemik melanda. Menurut Timbalan Perdana Komunikasi
dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, aduan jenayah cyber dilaporkan meningkat serinya 91.37% semasa Perintah Kawalan Program akan dari 18 Mac hingga 30 Jun 2020. Yang dipertua, tidak mungkin kita boleh hidup secara normal biarpun kita sudah memasuki fasa endemik. Beberapa sekatan dan cara normal baru yang sebelum ini tidak pernah muncul sebelum hidup telah dikenalkan kepada seluruh rakyat di negara ini. Warga Dewan yang saya muliakan, sesungguhnya berdasarkan hujah tadi kami pihak pembangkang amat meyakini bahawa kegagalan mencapai objektif usul inilah, maka kami pihak pembangkang tetap yakin dan percaya usul pada hari ini hendaklah ditolak atas rasional wujudnya kekangan kemudaratan ekonomi, kebujatan sosial dan kemudaratan kesihatan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Dewan yang mulia sekalian, dengan itu saya mohon saja usul ditolak. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Halili Fahinah binti Amir atas hujah-hujah tadi. Sidang Dewan yang dihormati, gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Puteri Nur Dalilah Sufiah binti Abdul Hakim, Menteri Kedua Kerajaan untuk menyampaikan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, ada 3 gerak kerja yang akan saya lakukan. Pertama, menegaskan pendirian meja kerajaan. Kedua, menganalisis dan membidas meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah kedua dan ketiga. Terus ke gerak kerja pertama. Saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami bahawa ya, fasa endemik kebersamaan sejagat melihatkan kepada usaha hubungan kerjasama antarabangsa untuk menyelesaikan 3 isu global endemik. Pertama, membaik pulih struktur ekonomi global. Kedua, meningkatkan kompetensi sistem kesihatan global. Ketiga, menyatupadukan masyarakat global. Sebelum saya meneruskan hujah di meja kerajaan, boleh untuk saya mengulas terlebih dahulu kes meja pembangkang. Izinkan saya membidas Ketua Pembangkang. Seawal bangkit Ketua Pembangkang, beliau tidak pernah menceritakan asas bangkangan. Beliau tidak mencirikan kayu ukur yang digunakan untuk melihat keadaan bukan kebersamaan sejagat. Adakah melihatkan kepada isu perselisihan faham antara negara atau melihatkan kepada ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian-perjanjian dunia atau melihatkan kepada kelemahan badan-badan antarabangsa. Sebab itulah mereka hari ini sekadar melambak-lambakkan isu perselisihan global dan terus menghukum fasa endemik bukan kebersamaan sejagat. Seolah-olah usaha badan-badan pertubuhan dunia seperti WHO, agensi antarabangsa seperti UNICEF, anggota masyarakat dunia seperti Refugees tidak menyumbang apa-apa untuk membina semula dunia akibat wabak COVID-19. Saya tuntut pembangkang kedua menjawab perkara ini. Bidasan selebihnya saya serahkan kepada Menteri Ketiga. Tuan Yang di-Pertua Dewan, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja kerajaan dengan kata kunci peningkatan kompetensi sistem kesihatan global kebersamaan sejagat. Untuk beralih pada fasa endemik, WHO telah meminta negara-negara untuk menambah baik sistem kesihatan global berdasarkan ciri-ciri berikut. Pertama, jumlah pakar kesihatan yang ideal. Kedua, membina imuniti kelompok yang seimbang. Hal ini adalah kerana sewaktu fasa endemik, jumlah perkongsian kepakaran kesihatan global merosot kepada 67% kerana keperluan negara diutamakan terlebih dahulu. Maka, apakah hubungan kerjasama antarabangsa yang dilakukan bagi mengatasi perkara ini? Jawatan Kuasa Krisis Kesihatan Global PBB telah pun memeterai pertujuan dengan sebanyak 193 negara anggota PBB untuk berkongsi kepakaran, maklumat kesihatan dan perubatan mereka. Negara maju seperti Amerika Syarikat, China dan UAE telah menghantar pakar perubatan mereka ke negara-negara membangun yang memerlukan. Hasilnya, jumlah perkongsian kepakaran kesihatan global meningkat sehingga 93%. Bukan itu sahaja, untuk membina imuniti kelompok dunia yang seimbang,
Sehingga hujung Februari 2022, sebanyak 143 buah negara telah pun menyertai Pakatan Vaksin Global Gavi untuk menerima 1.4 bilion dos vaksin. Hasilnya, sebanyak 4.86 bilion penduduk dunia bersamaan dengan 62.3% telah pun divaksin dan terbina sudah imuniti kelompok dunia. Ya, silakan Warren. Yang berhormat, bagaimanakah rakyat hendak mengatasi masalah kesihatan mental akibat daripada endemik? Sila respon. Yang berhormat, ada banyak manfaat dan dari fasa endemik kebersamaan sejagat dan ianya mempunyai kaedah tersendiri untuk menerusi isu ini. Saya teruskan. Inilah bukti kebersamaan sejagat dalam fasa peralihan endemik untuk menambah baik sistem kesihatan global. Tuan dan Dipertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah ketiga di meja kerajaan dengan kata kunci menyatu padukan masyarakat global. Kebersamaan sejagat. Untuk beralih kepada fasa endemik, WHO telah menggesa masyarakat dunia untuk bersatu padu bagi mengatasi isu program kemanusiaan dan kemiskinan global. Hal ini adalah kerana menurut laporan Jawatan Kuasa Krisis Global PBB, sewaktu seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19, 68.7% program kemanusiaan terhenti buat sementara kerana pelbagai sekatan dan birokrasi. Bukan itu sahaja, United Nations Development Program UNDP pula melaporkan kadar kemiskinan keluarga global telah meningkat sebanyak 36.4% sewaktu pandemik. Maka, apakah hubungan kerjasama antarabangsa yang dilakukan bagi mengatasi perkara ini? Menurut Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, diplomasi menyelamatkan warga dunia telah pun dibuat dengan lebih 89 buah negara seperti Brazil, Afrika, Korea Selatan, Brunei dan banyak lagi untuk meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan global kepada negara miskin dan sedang membangun. Impak daripada diplomasi ini, 92% program kemanusiaan global sudah boleh dijalankan dan bebas daripada sekatan maupun birokrasi. Majlis Ekonomi dan Sosial PBB dan CARE International telah pun bersepakat dengan cara maju seperti Switzerland, Jerman, Kanada untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah yang mempunyai statistik kemiskinan global yang rendah seperti Afrika, Afghanistan dan banyak lagi. Negara-negara ini dibantu dengan kutipan dana dan bantuan kewangan dunia yang dimiliki negara-negara maju. Hasilnya, kadar kemiskinan global telah menurun sebanyak 15% hasil daripada hubungan kerjasama ini. Inilah bukti kebersamaan sejagat dalam fasa peralihan endemik untuk menyatupadukan masyarakat global. Tuntasnya, saya telah tunjukkan kepada seluruh Dewan kebersamaan sejagat yang dipikul pelbagai negara dan badan antarabangsa untuk menambah baik sistem kesihatan global dan untuk menyatupadukan masyarakat global. Mohon usul diterima sebulat suara Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dimuliakan, usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Nur Aina Nabiha binti Muhammad Juahir, pihak pembangkang kedua untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan dan Dipertua Dewan, pejuang-pejuang Barisan Pembangkang, Barisan Kerajaan serta Kulawangsa Dewan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum serta salam persejangan. Tuan dan Dipertua, hari ini selaku pembangkang kedua, saya akan melakukan dua tugas teras yang dipertanggungjawabkan kepada saya, iaitu yang pertama, saya akan membidas hujah-hujah yang telah disampaikan oleh perwakilan kerajaan agar kita dapat membezakan antara kaca dan permata. Seterusnya, saya akan meneruskan wasilah perjuangan hujah di panel perwakilan pembangkang yang menolak usul yang dibawa oleh pihak kerajaan, iaitu fasa endemik, kebersamaan, sejagat atas rasional wujudnya kekangan-kekangan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Kita lihat terlebih dahulu hujah yang telah disampaikan oleh Menteri yang kedua di bawah kata kunci Malaysia sedang berada dalam fasa peralihan ke endemik dan kita harus belajar hidup bersama dengan virus ini seiring dengan pembukaan semula sektor ekonomi. Sehubungan itu, memahami risiko penularan COVID-19,
COVID-19 mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam dan sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian adalah amat penting untuk memastikan kita dan keluarga kita kekal selamat. Namun terdapat banyak kelakuan yang memberi kesan negatif kepada rakyat. Ditambah lagi dengan kata-kata Menteri Kanan Kesihatan Khairy Jamaluddin 2021, tiada SOP baharu yang akan diperkenalkan kerajaan apabila kita memasuki fasa endemik. SOP pandemik COVID-19 telah tetap menjadi SOP untuk ruang masa endemik nanti. Yang berhormat juga jangan terikat dengan endemik ini hanya kepada COVID-19, malah mencakupi pelbagai penyakit seperti influenza dan sakit kaki, tangan dan mulut. Dewan yang saya muliakan, selesai bidasan hujan yang kedua, kita beralih kepada hujan yang ketiga mereka di bawah kata kunci. Dalam hujan ini, pihak kerajaan mendakwa kononnya. Sedangkan kita semua mengetahui bahawa yang lebih tepat ialah fasa endemik ini merupakan fasa yang masih berhati-hati dan memerlukan kawalan kendiri. Tahap kawalan kendiri rakyat Malaysia dicatatkan rendah, iaitu hanya 35% sahaja yang mempunyai kesedaran bagi menjaga diri dan orang sekeliling. Ini jelas membuktikan rakyat belum boleh menjayakan fasa endemik. Dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, jika hari ini kami dapat membuktikan sekurang-kurangnya 2 atau 3 buah negara dapat bekerjasama dalam fasa endemik ini, adakah cukup untuk membuktikan kes kami? Yang Berhormat, kecicilan dalam pembelajaran kerana ramai pelajar masih terikut-ikut dengan cara pembelajaran atas talian. Akibatnya ramai pelajar ponting. Rakyat juga berada dalam keadaan tertekan dalam fasa endemik. Ini juga bertepatan dengan data laporan tahunan Kementerian Kesihatan KKM, iaitu terdapat 465 kes cubaan bunuh diri antara Januari sehingga Jun 2021. Tambahan pula National Health and Morbidity Survey dengan izin Yang Berhormat NHMS 2021 mendapati bahawa hampir 42,000 yang mengalami masalah kesihatan mental sepanjang peralihan pandemik ke akademik. Sekarang kita beralih kepada bidasan hujan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah kata kunci membaik pulih ekonomi global kebersamaan sejagat. Tahukah wahai Yang Berhormat Perdana Menteri serta juak-juak menterinya bahawa Yang Berhormat ada menyatakan tahap vaksinasi yang tinggi menyebabkan fasa endemik ini berjaya. Sedarkah Yang Berhormat walaupun liputan vaksinasi COVID-19 dalam kalangan individu dewasa di Malaysia telah mencapai lebih 90%, program-program kawalan penyakit yang mantap melalui intervensi kesihatan awam masih perlu diteruskan untuk mengurangkan risiko jangkitan, morbiditi dan kematian terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi menurut pernyataan Tan Sri Dr. Nur Hijam bin Abdullah, Pengarah Kesihatan Malaysia. Tuan dan Pertua, sekarang mari kita bergerak kepada penghujahan pihak pembangkang yang kedua di bawah kata kunci kemeselesatan ekonomi pendapatan dikompromi. Tuan dan Pertua, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres 2021 menyifatkan pandemik coronavirus adalah krisis paling teruk dalam sejarah PBB dan berpotensi mencetuskan kemeselesatan ekonomi terburuk yang pernah direkodkan. Peralihan fasa endemik sangat memberi kesan perpanjangan kepada ekonomi negara, seterusnya mengganggu ekonomi rakyat. Menurut Ketua IMF Kristalina Georgieva, adalah jelas bahawa kita telah memasuki kemeselesatan yang akan lebih buruk daripada pada 2009 berikut krisis kewangan global setelah memasuki endemik. Kesan daripada pandemik yang berlaku tidak berjaya kebersamaan itu Yang Berhormat jika rakyat sejagat terkesan. Tuan dan Pertua, semasa kemeselesatan ekonomi kebanyakan perniagaan akan merosot dan pihak majikan terpaksa mengecilkan bilangan pekerja untuk mengurangkan kos perniagaan. Fasa endemik ini kebanyakan majikan masih menghadkan bilangan pekerja sebagaimana menurut Jabatan Perangkaan Malaysia hanya 34% pekerja baru diterima dalam fasa endemik. Kita sedia maklum ketika fasa pandemik ramai pekerja yang dibuang kerja. Bukti lagi kami bawakan melalui laporan survei tenaga buruh tahun 2021 mencatatkan peningkatan pengangguran dari 8.6% kepada 18.5%. Nilai ini sangat besar Yang Berhormat. Pada waktu kegawatan, ekonomi pekerja perlu tingkatkan prestasi kerja untuk kekal bekerja. Tingkatkan prestasi kerja untuk kekal bekerja. Tingkatkan Yang Dipertua seterusnya hujah kami yang ketiga, kemudaratan kesihatan rakyat terkesan. Tuan Dipertua, tahap kesihatan rakyat masih dalam
tahap yang rendah pada fasa endemik. Ini dibuktikan melalui pengistirahatan kawasan jangkitan tempatan masih lagi dikuasakan di seluruh Malaysia di bawah Seksyen 11 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 sehingga 30 Jun 2022. Selain daripada penguasa Akta 342 semasa dalam tempoh fasa peralihan ke endemik ini, langkah-langkah kawalan dan pencegahan jangkitan COVID-19 juga dilaksanakan di bawah peruntukan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Langkah-langkah ini menunjukkan masih terdapat isu dalam kesihatan apabila memasuki fasa endemik. Yang di-Pertua, percayalah wahai pihak kerajaan, kami hadir pada hari ini untuk beri ditegur menolak usul oleh pihak kerajaan. Sekian, mohon terus membangkang. Terima kasih yang berhormat. Hadirin sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada petang ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya. Untuk meneruskan perbahasan tentang isu kita pada petang ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Amira Ibrah binti Azhar, Menteri Ketiga pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Menteri Pertahanan di meja kerajaan, saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami bahawa masa pandemik kebersamaan sejagat melihatkan kepada usaha hubungan kerjasama antarabangsa untuk menyelesaikan 3 isu global endemik. Pertama, membaik pulih struktur ekonomi global. Kedua, meningkatkan kompetensi sistem kesihatan global. Ketiga, menyatupadukan masyarakat global. Hari ini ada 2 gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, saya akan menilai konsep dan asas bangkangan di meja pembangkang. Kedua, saya akan membidas setiap hujah perwakilan pembangkang. Terus ke gerak kerja pertama, bidasan konsep. Meja pembangkang tidak menyatakan dengan jelas asas bangkangan dan pembuktiannya lemah. Seawal bangkit ketua pembangkang sehingga duduk timbalan ketua pembangkang, mereka hanya bersifat simplistik dan bujak atas angin. Mereka hanya mampu melambat-lambatkan masalah yang dihadapi sesebuah negara mahupun badan-badan kesihatan dan kebajikan dunia dalam fasa endemik dan akhirnya dengan mudah fasa endemik bukan kebersamaan sejagat. Ya, memang ada masalah yang berlaku. Namun, sepatutnya mereka membawa 1 atau 2 kes dan terangkan dengan mendalam apakah sebenarnya yang berlaku, siapakah yang terlibat, apakah pula peranan badan-badan dunia, peranan komuniti global, peranan negara-negara luar yang diabaikan dan akhirnya matlamat hendak mencapai fasa endemik tidak tercapai. Inilah kegagalan utama meja pembangkang untuk menceritakan dan membuktikan kes mereka. Saya amat berharap kes dan hujah atas angin mereka ditolak Dewan. Bidasan konsep 2. Kedua, mereka tidak pernah meletakkan skop yang terperinci untuk konsep bukan kebersamaan sejagat. Meja pembangkang tidak boleh nafikan hubungan kerjasama antarabangsa yang wujud antara negara-negara di dunia juga dengan badan-badan dunia seperti WHO, UNICEF dan banyak lagi. Perkara ini sudah terbukti dengan ratusan negara yang membina hubungan kerjasama antarabangsa ini. Persoalannya, apakah sebenarnya rasional meja pembangkang untuk menolak hubungan kerjasama antarabangsa ini? Adakah meja pembangkang mencadangkan sesebuah negara menampung sendiri semua perbelanjaan dalam membina ekonomi yang stabil? Adakah meja pembangkang juga menolak kerjasama dengan WHO untuk sama-sama membina sistem kesihatan yang berkualiti? Adakah Yang Berhormat menolak kerjasama dengan UNICEF dan CARE International untuk mengurangkan kadar kemiskinan global? Saya tuntut meja pembangkang jawab semua persoalan ini. Bidasan konsep 3. Yang di-Pertua Dewan, meja pembangkang hari ini seolah-olah tidak sedar bahawa isu global endemik yang kita hadapi hari ini bukanlah tentang isu penderaan fizikal, bukan tentang isu gejala stres atau gejala gemuruh. Sekalipun mereka hendak buktikan inilah isu yang berlaku sewaktu fasa endemik, mereka perlu tunjukkan bagaimana usaha kebersamaan sejagat tidak berjaya mengatasi isu ini. Tapi saya tidak dengar satu pun nama badan-badan kesihatan dunia mahupun kumpulan masyarakat global yang berusaha untuk mengatasi isu yang telah meja pembangkang sedarakan.
Sepatutnya mereka tunjukkan ada isu sewaktu fasa endemik dan ada usaha antarabangsa bagi menyelesaikan isu ini tetap gagal. Barulah mereka boleh mengatakan fasa endemik bukan kebersamaan sejagat. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan dalam fasa endemik ini ramai pekerja yang dibuang kerja. Kami buktikan perkara ini salah kerana kita ada perjanjian dagangan terbesar dunia iaitu Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP yang telah pun membuka peluang 255 juta masyarakat global yang datang daripada pelbagai negara mendapat pekerjaan dan memenuhi tuntutan pasaran dalam industri-industri yang diperlukan. Jelaslah hujah mereka tidak berdasarkan apa-apa fakta. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan ada isu dalam fasa pandemik seperti isu stres, isu penderaan fizikal sehingga mengganggu kebersamaan sejagat. Yang Berhormat, buktikan kepada saya apakah kebersamaan sejagat yang tergugat akibat isu-isu yang telah anda senaraikan. Buktikan negara mana yang tergugat akibat isu-isu yang telah anda katakan. Mereka hanya berhujah atas angin dan tiada pembuktian. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan dalam fasa endemik ramai yang cuba membunuh diri. Yang Berhormat, bagaimanakah isu mental rakyat kita dan isu bunuh diri rakyat kita mengganggu dan mengancam kebersamaan sejagat? Ada gagal buktikan perkara ini. Kita boleh buang jauh-jauh hujah ini. Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan fasa endemik tidak selamat atau tidak baik. Maka adakah Ketua Pembangkang tidak mahu berbincang tentang fasa endemik? Inilah subjek perdebatan, maka menjadi tugas kita membincangkan perkara ini. Saya tuntut perkara ini dijelaskan. Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan akibat COVID-19, mula penyakit lain seperti HMFD, cacar monyet dan sebagainya. Yang Berhormat, adakah perkara ini berlaku akibat kelemahan kebersamaan sejagat? Yang Berhormat perlu buktikan perkara ini dan jangan menuduh tanpa sebarang sumber yang boleh dipercayai. Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan dalam fasa endemik semakin banyak isu kenderaan fizikal kanak-kanak dan penderaan seksual. Hujah ini tidak boleh diterima Dewan kerana apakah kaitan isu penderaan fizikal kanak-kanak dan penderaan seksual dengan fasa endemik? Beliau juga mengatakan gejala stres dan gejala gemuruh juga berlaku dalam fasa endemik. Beliau juga mengatakan buli cyber berlaku sewaktu fasa endemik. Meja Pembangkang mudah menyenaraikan masalah sosial yang berlaku sewaktu fasa endemik dan terus mengatakan fasa endemik bukan kebersamaan sejagat. Apakah kaitan masalah sosial dengan isu endemik yang kita sedang hadapi? Mereka gagal menghubung kait perkara ini. Sebelum saya mengakhiri sesi bidasan hari ini, suka untuk saya menegaskan semula kes di meja kerajaan bahawa kami percaya fasa endemik kebersamaan sejagat melihatkan kepada usaha hubungan kerjasama antarabangsa untuk menyelesaikan 3 isu global endemik. Sekian, mohon usul diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, perbahasan isu diteruskan lagi dengan mempersilakan pihak pembangkang ketiga tampil mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat Taibadia Humairah binti Taib Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, Delegasi Perwakilan Kerajaan, Pakatan Pembangkang seterusnya, Sidang Dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, seperti lazim selaku wakil pembangkang ketiga, saya akan melakukan 2 gerak kerja yang utama. Yang pertama, bidasan terhadap panel perwakilan kerajaan dan kedua, merumus kembali pembawaan kami di perwakilan pembangkang. Kami pihak pembangkang tetap dengan pendirian kami menolak usul pada hari ini atas rasional wujudnya kekangan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan atas rasional wujudnya kekangan-kekangan yang berlaku pada tusun atas talian itu. Terlebih dahulu, elok kiranya saya mulakan bidasan terhadap hujah Menteri Ketiga yang di-Pertua Dewan. Bidasan Menteri Ketiga berbunyi, kesihatan global. Tetapi Yang Berhormat tahukah bahawa biarpun di sebalik kebaikan dan kelebihan fasa endemik, namun sebenarnya menunjukkan bahawa PKPD COVID-19 menyebabkan kehidupan norma semasa berubah menjadi norma baharu.
dalam banyak aspek kehidupan. Dari keadaan yang dilalui ini, boleh dikatakan bahawa pandemik COVID-19 adalah gangguan yang bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan, tetapi ianya juga memberi kesan kepada institusi kekeluargaan di Malaysia secara keseluruhnya. Bagi ibu bapa yang hilang pekerjaan dan punca pendapatan, kemelut keluarga yang mereka hadapi adalah semakin memuncak. Tuan Yang di-Pertua, selesai bidasan saya yang pertama. Seterusnya, bidasan kepada Hujah Menteri yang kedua, perpaduan masyarakat global. Tetapi realitinya, biarpun negara kita mempunyai hubungan bersama pihak organisasi Kesihatan Dunia WHO, tetapi itu hanyalah sebahagian sahaja yang berhormat. Kita tidak mengikut 100% kehendak WHO, tetapi kita menggunakan corak serta kaedah kita sendiri dalam mengatasi masalah pandemik COVID. Yang dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, sekiranya bukan kerjasama, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mendepani fasa endemik? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya akan jawab soalan ini di dalam hujah-hujah saya. Baiklah, saya akan teruskan. Ini termasuklah ketika Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengisytiharkan fasa endemik. WHO masih lagi berada di status pandemik. Begitu juga ketika Malaysia menghadapi masalah kewangan pada tahun 2018. Kita tidak mengambil nasihat daripada bank di dunia untuk mengatasi masalah ekonomi. Terus kepada hujah Perdana Menteri di bawah kata kunci sosial dalam masyarakat global. Tetapi, sedarkah Yang Berhormat bahawa salah satu kelemahan dalam kini tiba masanya untuk saya membentang serta mengukuhkan kes kami di meja pembangkang. Hujah rakan Ketua Pembangkang, kekangan interaksi kebejahatan sosial terjadi. Yang di-Pertua, selain itu, terdapat juga keperluan untuk merapatkan jurang pembelajaran kanak-kanak ketika era endemik sekarang. Penutupan sekolah sejak 2020 telah menjejaskan sistem pendidikan. Walaupun terdapat usaha untuk memastikan kanak-kanak di Malaysia terlibat dengan pembelajaran di rumah, ramai yang mengalami kekangan seperti sambungan internet yang lemah dan kekurangan peralatan elektronik. Ini menyumbang kepada kira-kira 30% kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan rendah yang tidak mempunyai akses sepenuhnya kepada kelas dalam talian atau aplikasi pembelajaran mudah alih semasa pandemik. Kesannya, kehidupan golongan rentan ini akan lebih terjejas di masa hadapan. Seterusnya Yang di-Pertua, hujah kedua rakan pembangkang, kemelesetan ekonomi, pendapatan dikompromi. Yang dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat mencadangkan kita perlu menghentikan hubungan kerjasama antarabangsa? Mohon respon Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya faham. Fasa endemik dan juga ketika endemik sekarang telah mengakibatkan kesan ekonomi yang bukan sedikit. Peruncit-peruncit kecil sangat terkesan akibat pandemik COVID-19 apabila ramai di kalangan kita menjalankan perniagaan dan pembelian atas talian. Senario ini berlangsung hingga sekarang. Perniagaan atas talian menjadi alternatif paling popular hingga ketika saat ini. Menurut laporan portal Harian Metro bertarikh 8 Jun 2021, mengasas bersama dan Ketua Pengawal Eksekutif Juai Iki Group, Kashif Ansari berkata, hasil survei itu mendapati pengguna Malaysia lebih banyak membeli dalam talian berbanding setahun lalu. Lazada Malaysia merekodkan peningkatan jumlah peniaga baru sehingga 300%. Akhirnya, hujah ketiga rakan pembangkang, kemudaratan kesihatan rakyat terkesan. Yang di-Pertua, kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental khususnya akan berlarutan untuk jangka masa panjang. Itulah amaran Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengikut laporan portal Berita Harian 22 Julai 2021. Antara puncanya ialah kegelisahan mengenai penularan virus, kesan psikologi dari perintah berkurung dan kuarantin diri menyumbang kepada krisis kesihatan mental bersama dengan tekanan yang berkaitan dengan pengangguran,
masalah kewangan dan pengasingan sosial. Sidang Dewan sekalian, bukan mahu menegakkan benang yang basah, tetapi hanya mahu menyulam benang yang indah. Hujah-hujah kami maka sesungguhnya pada hari ini, kami pihak pembangkang tetap tegar dan berpadu membangkang usul oleh pihak kerajaan. Dengan itu Tuan Yang di-Pertua, mohon agar pendirian kami di pihak pembangkang tetap yakin dan percaya dengan pendirian kami atas rasional wujudnya kekangan-kekangan yang mengganggu dalam fasa endemik keberkesanan sejagat. Saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta bidasan-bidasan dari Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan penggulungan, sidang Dewan membenarkan perbincangan selama 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli yang berhormat sidang Dewan. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan isu akan diteruskan lagi dengan sesi penggulungan. Saya mempersilakan pihak pembangkang kedua, Yang Berhormat Nur Aina Nabihah binti Muhammad Juahir, tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Yang di-Pertua, rakan-rakan pembangkang yang berhormat perwakilan kerajaan, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati sekalian. Bertemu kita sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang di-Pertua, kami pihak pembangkang yang prihatin dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat telah memberikan definisi dan premis yang lebih padu dan jitu untuk menolak usul pihak kerajaan, iaitu fasa endemik kebersamaan sejagat atas nasional. Kami wujudnya kekalangan kemeselesatan ekonomi, kebejahatan sosial dan kemudaratan kesihatan dalam fasa endemik sehingga mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Saya mulakan sesi penggulungan ini untuk merumuskan pembawaan kerajaan. Hujah pertama mereka berbicara tentang sosial global. Sedarkah yang berhormat, protokol dan arahan pencegahan dan kawalan tersebut diperincikan dalam prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan mulai 1 April 2022. SOP yang telah digariskan iaitu 181 SOP Peran Pemulihan Negara PPPN ini disokong menjelaskan risiko jangkitan, penilaian risiko serta tindakan pencegahan yang perlu diambil oleh individu, pengembara, majikan dan pihak bertanggungjawab telah membuktikan bahawa terdapat kegusaran orang ramai dan khususnya pihak Kementerian Kesihatan terhadap situasi semasa endemik ini. Maka semua orang masih lagi dalam keadaan berhati-hati, Tuan Yang-di-Pertua. Hujah kedua mereka adalah berkaitan dengan kesihatan global. Pihak kerajaan mengatakan bahawa endemik ini menyatakan mengenai kesihatan yang telah berada dalam peringkat yang memuaskan sehingga negara mampu mengumumkan fasa endemik. Sedangkan yang berhormat pelbagai program dilaksanakan di bawah peruntukan peraturan-peraturan pencegahan dan pengenalan penyakit berjangkit bagi mengawal tahap kesihatan rakyat. Langkah-langkah ini menunjukkan masih terdapat isu dalam kesihatan apabila memasuki fasa endemik. Manakala hujah ketiga mereka bawah frasa perpaduan global portal Astro Awani pada tarikh 23 Mei 2022 menyatakan terdapat jurang pemisah yang besar antara rakyat Malaysia pada fasa endemik. Menurut Menteri Perpaduan Malaysia, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, ini jelas membuktikan perpaduan pada ketika fasa endemik berada dalam tahap yang rendah. Kelemahan lagi kami kesan yang berhormat. Seterusnya, Malaysia mengamalkan demokrasi terpimpin yang mana kita tidak mudah mengikut telunjuk pihak luar khusus yang menangani krisis. Dewan yang saya muliakan, hujah kami di perwakilan kerajaan, hujah pertama, kekangan interaksi kebejahatan sosial terjadi. Tahap sosial rakyat kini dalam fasa yang amat membimbangkan. Rakyat sudah berada dalam fasa atas talian yang memberi kesan negatif kepada pelbagai pihak. Situasi pertama, murid yang biasa. Hujah kedua kami membicarakan tentang kemeselesatan ekonomi pendapatan dikomponi. Yang berhormat, semua pengangguran dicatatkan sangat tinggi pada fasa endemik, seterusnya membawa kepada kesan yang buruk apabila diarahkan perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Banyak industri dan syarikat-syarikat swasta yang terjejas dan terpaksa ditutup. Akibatnya ramai pekerja yang kehilangan kerja akibat ketidakmampuan majikan untuk membayar gaji pekerja atau diarahkan untuk mengambil cuti tahunan atau cuti tambah gaji. Mereka hilang punca pendapatan untuk mengisi perut keluarga. Manakala hujah terakhir daripada kami berkisar kemudaratan kesihatan rakyat terkesan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Radli bin Muhammad Jidin, terdapat murid yang mempunyai masalah mendalam terhadap kesihatan mental, khususnya murid. Hal ini kerana murid telah terbiasa dengan pembelajaran secara tradisional iaitu dalam datang pelajar ke sekolah. Fasa pandemik telah diadakan PDPR secara atas talian berada di fasa endemik ini. Murid kembali ke sekolah kesannya. Murid terbicara dengan pembelajaran secara atas talian dan berlaku masalah kehadiran murid ke sekolah yang berada pada tahap yang rendah. Yang berubah-ubah ini memberi kesan kepada kesihatan mental dan psikologi. Ahli Dewan yang saya muliakan oleh itu Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, tiada lagi keraguan. Usul kerajaan amat tidak relevan dan amat tidak rasional. Justru saya menyeru kepada ahli-ahli Dewan untuk menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan untuk kita menolak usul Kabinet Kerajaan pada hari ini yang upama menanam tebu di bibir semata. Marilah bersama-sama kita pihak pembangkang untuk menolak usul kerajaan hari ini. Asas nasional kami wujudnya kekangan kemeselesatan ekonomi, kebejahatan sosial dan kemudaratan kesihatan dalam fasa endemik seminggu mengganggu proses kebersamaan sejagat diwujudkan. Sekian, mohon usul ditolak. Terima kasih Yang Berhormat.
Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, seterusnya dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari pihak kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Bertemu kita semula di arena penggulungan, arena yang akan menentukan pihak mana yang benar-benar memberikan justifikasi dan keadilan kepada usul perdebatan. Dalam arena penggulungan ini, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, kita akan menganalisis dan merumuskan kes meja pembangkang. Kedua, kita akan mengimbas dan merumuskan kes meja kerajaan. Mari kita nilai kes meja pembangkang secara keseluruhannya. Ada 3 kelemahan utama yang menggagalkan hala tuju perdebatan meja pembangkang. Pertama, pembangkang gagal menggariskan dengan jelas dan terperinci apakah kelemahan-kelemahan hubungan kerjasama antarabangsa sehingga kita gagal menyelesaikan 3 isu global endemik. Mereka hanya mampu melambakkan masalah dan menyalahkan negara-negara dan badan-badan dunia. Akibatnya, mereka tidak pernah berjaya menjawab usul perdebatan sama ada fasa endemik ini kebersamaan sejagat atau tidak. Kedua, mereka juga gagal menafikan kelemahan-kelemahan kebersamaan sejagat seawal bangkitnya Yang Berhormat Ketua Pembangkang sehingga duduk pembangkang ketiga, mereka tidak pernah menafikan fakta kes yang kami bentangkan. Mereka hanya membidas kata kunci dan tidak membidas huraian serta fakta kes yang kami bentangkan. Akhirnya, semua pembutihan kami masih lagi berdiri teguh. Ketiga, mereka gagal menilai respon dan sambutan negara-negara dunia dan badan-badan dunia. Fasa endemik ini melibatkan rakyat, pentadbir negara, pemain industri, pakar kesihatan dan banyak lagi pihak. Maka, pembangkang perlu mengemukakan bukti jelas ke semua pihak menolak idea kebersamaan sejagat. Barulah boleh kita buktikan fasa endemik bukan kebersamaan sejagat. Kami di meja kerajaan pula tampil lebih kemas dan yakin fasa endemik kebersamaan sejagat melihatkan kepada usaha hubungan kerjasama antarabangsa untuk menyelesaikan 3 isu global endemik. Pertama, membaik pulih struktur ekonomi global. Kedua, meningkatkan kompetensi sistem kesihatan global. Ketiga, menyatupadukan masyarakat global. Dalam hujah pertama, kami tunjukkan 23 buah negara gabungan ASEAN dan bukan ASEAN membuat perjanjian dagangan terbesar dunia iaitu Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Hasilnya, 255 juta masyarakat global mendapatkan pekerjaan dan memberikan manfaat global kepada negara terlibat sekaligus membuktikan kebersamaan sejagat membaik pulih struktur ekonomi global. Hujah kedua pula, kami tunjukkan 193 buah negara anggota PBB berkongsi kepakaran kesihatan. Hasilnya, jumlah perkongsian kepakaran kesihatan global meningkat sehingga 93%. Bukan itu sahaja, sebanyak 4.86 bilion penduduk dunia bersamaan dengan 62.3% telah pun divaksin dan terbina sudah imuniti kelompok dunia. Hal ini membuktikan kebersamaan sejagat meningkat kompetensi sistem kesihatan global. Hujah ketiga pula, kami tunjukkan 89 buah negara telah menyertai diplomasi menyelamatkan warga dunia bagi meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan. Hasilnya, 92% program kemanusiaan global sudah pun dijalankan dan bebas daripada sekatan maupun birokrasi. Malah, kadar kemiskinan global menurun sebanyak 15% sekaligus membuktikan kebersamaan sejagat menyatupadukan masyarakat global. Akhir kalam, saya sedih kerana pembangkang memandang kebersamaan sejagat dengan mudah. Mereka hanya menganggap kerjasama antarabangsa ini seperti kerjasama antara kampung dan taman perumahan. Mesej moral kami, teruskanlah membina dan melebarkan sayap agar kita menjadi sebuah keluarga dunia. Sekian, mohon usul diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini dan sama-sama membincangkan dengan hangat tetapi halus isu-isu yang diutarakan.
Maka saya selaku Speaker Dewan menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Mohon Yang Berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk terus berada di StreamYard bagi menanti keputusan yang akan diumumkan oleh Ketua Hakim.